Tahukah anda, dalam bahasa Melayu terdapat 4 jenis-jenis ayat. Oleh itu, adakah anda semua telah bersedia? Jom sama-sama kita mempelajari jenis-jenis ayat. Jenis ayat. Ayat dibahagikan kepada 4 jenis berdasarkan tujuan atau maksud ayat itu diucapkan. Tujuan penggunaan ayat adalah untuk bertanya, memaklumkan sesuatu, memberikan perintah, atau untuk melahirkan sesuatu perasaan. Jenis-jenis ayat. Terdapat 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu. Jenis-jenis ayat yang pertama adalah ayat penyata. Ayat yang kedua, ayat tanya. Ayat yang ketiga, ayat perintah. Dan ayat yang keempat adalah ayat seruan. Jenis ayat pertama ialah ayat penyata. Maksud ayat penyata ialah ayat yang diujarkan untuk melaporkan, menyatakan dan memberi keterangan sesuatu. Contoh ayat penyata ialah ibu sudah sampai di rumah. Jenis ayat yang kedua ialah ayat tanya. Ayat tanya bermaksud ayat untuk mendapatkan tindak balas tentang sesuatu yang diketahui oleh orang yang bertanya. Ayat tanya tanpa kata tanya. Contoh ayat ialah buku itu milik awak. Ayat tanya dengan kata tanya. Contoh ayat harga baju itu berapa? Berapakah harga baju itu? Ayat perintah. Ayat yang digunakan untuk menyuruh atau beri arahan kepada orang yang mendengar. Contoh ayat dalam ayat perintah, ayat seruan, ayat larangan dengan penggunaan kata usah atau jangan, ayat silaan dengan penggunaan kata sila atau jemput, ayat permintaan menggunakan kata minta atau tolong, dan akhir sekali ayat ajakan yang menggunakan kata mari, jom atau ayo. Ayat suruhan. Ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Dalam ayat suruhan, subjek iaitu kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, engkau dan selainnya yang biasa digugurkan. Walau bagaimanapun, untuk tujuan penegasan, subjek boleh juga dikekalkan. Contoh ayat suruhan yang pertama, lipat baju ini dengan kemas. Yang kedua, berhentilah kamu daripada menghisap rokok. Ayat larangan. Ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan, usah dan tidak usah sebelum kata kerja bagi tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu. Contoh ayat seperti jangan merokok di dalam restoran. Ayat ini juga dapat dilembutkan dengan menambah partikel lah seperti usahlah awak ungkit perkara lama itu. Ayat silaan. Ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan mempersilakan seseorang, dan lazimnya kata silaan digunakan pada permulaan ayat. Contoh pertama bagi ayat silaan seperti jemputlah datang ke rumah saya esok. Contoh yang kedua, sila masuk dulu di ruangan menunggu. Ayat permintaan. Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta,
dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Contoh ayat bagi ayat permintaan seperti tolong sebarkan maklumat ini secepat mungkin. Contoh yang kedua, minta bersabar sebentar kerana bekalan elektrik terputus. Bentuk ayat silaan dan permintaan biasanya tidak membawa pengertian yang negatif sebagaimana yang terdapat dalam ayat larangan. Ayat ajakan, ayat yang digunakan untuk mengajak seseorang. Ayat ini menggunakan kata ajakan mari, ayo dan jom. Kadang-kala subjek ayat ini menunjukkan kata ganti nama diri kita. Contoh ayat ajakan yang pertama, mari kita menderma darah. Yang kedua, jom kita ke perpustakaan sekarang. Ayat surat. Ayat ini digunakan bagi melahirkan sesuatu perasaan seperti marah, sedih, terkejut, kagum, gembira, geram, mencabar dan sebagainya. Contoh ayat. Amboi, cantiknya kereta baru awak. Syabas, anda telah percaya.